الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara perempuan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pelajaran fiqh kita, iaitulah mengenai iqamat solat. Sebelum ni kita berkongsi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan azan. Apa dia fiqhul azan? Sekarang ni fiqhul iqamah. Iqamah merupakan dilakukan selepas dari azan, kebiasaannya. Jadi apakah dia benda-benda yang perlu kita tahu berhubung dengan iqamatus salat? Yang pertama, iqamat dan azan ada beberapa perbezaan. Yang pertama, lafaz azan diulang dua kali. Dua kali. Sedangkan lafaz iqamat hanya disebut sekali sahaja. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang mana katanya Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan supaya menggenapkan azan, yakni sebut dua kali, dan mengganjilkan iqamah. Bila time qamat diganjilkan dengan arti sebut sekali, kecuali pada lafaz qad qamatis salah. Pada lafaz qad qamatis salah diulang sebanyak dua kali. Dan lafaz iqamah yang kita ketahui ialah bunyinya Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu lafaz, lafaz iqamat. Dan lafaz ini ia disebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia lafaz yang paling sahih. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Inilah dia lafaz yang paling sahih berhubung dengan pensyariatan fiqhu ataupun fiqhu al-iqamah. Jadi yang keduanya, perbezaan di antara iqamat dan azan ialah azan dikumandangkan dengan azan dilaungkan dengan secara perlahan-lahan. Disebut perlahan-lahan, dengan suara yang kuat, tetapi disebut perlahan-lahan, satu persatu. Allahu akbar, satu-satu disebut. Tetapi iqamat disebut dengan suara perlahan dan dengan secara yang cepat. Allahu akbar, Allahu akbar,
asyhadu an la ilaha illallah, cepat begitu. Tetapi suaranya lebih perlahan berbanding dengan azan, dan dicebut secara cepat. Ini adalah kerana azan adalah untuk orang yang tidak ada di tempat tersebut. Tujuan azan nak panggil orang supaya datang ke masjid dan surau. Jadi orang tersebut jauh. Bila diazankan cepat, maknanya tak sempat orang nak berjalan, nak ambil wuduk di rumah dia, nak bersih diri, nak mandi, nak apa. Jadi bila azan itu lama, panjang, dengan matnya, dengan apanya, jadi sempatlah orang jauh nak berjalan pergi ke masjid dan surau. Maknanya untuk mereka yang masih belum lagi berada di dalam masjid ataupun surau. Sementara iqamah ialah untuk mereka yang sudah ada di dalam masjid dan surau, cuma nak tunggu didirikan solat sahaja. Dah ada dah. Cuma tunggu iqamat, terus takbiratul ihram. Jadi untuk mereka yang sudah berada di tempat solat. Kemudian oleh kerana itulah iqamat tadi disebut secara cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dah ramai dah orang. Dah nak tunggu untuk didirikan solat berjamaah. Dan seterusnya, bagi sesiapa yang meninggalkan solat sebelum tu dia pernah tinggal solat, tak solat berapa tahun tu, tak solat, kemudian dia mendapat keinsafan dan dia nak qada, dia nak qada balik solat yang dia tinggal dulu, maka dia hanya perlu azan untuk solat pertama sahaja. Kemudian didirikan semua sembahyang qada yang lain tanpa diazankan pada setiap kali hendak didirikan. Manakala iqamat dilakukan setiap kali solat didirikan. Umpamanya dia nak solat zuhur, dia nak qada solat zuhur dia nak buat berapa kali? 3 kali zuhur. 3 kali zuhur, 3 kali qada yang dia pernah tinggal dahulu. Dia cukup, kalau dia nak azan, cukup 1 azan saja untuk 3 solat fardu zuhur qadaan. Dia nak qada. Dan tetapi iqamat disunatkan dia iqamat pada setiap kali hendak solat. Begitu juga tuan-tuan perempuan, kita hendak solat jama'an, solat kita musafir umpamanya, untuk menjamakkan solat jama'an. Maknanya selepas, contohnya kita nak jamak takdim, bawa waktu asar kepada waktu zuhur contohnya. Kita tentulah solat zuhur dahulu, solat zuhur, kemudian selesai zuhur kita beri salam untuk solat asar pula. Sebelum solat asar, sebelum kita mengangkat takbiratul ihram, kita disunatkan supaya iqamat, tak payah azan, perlu iqamat sahaja. Selepas iqamat disunatkan tu, selepas iqamat barulah kita angkat takbiratul ihram untuk solat asar pula. Begitulah solat-solat yang lain yang boleh dijamak. Maknanya masa tersebut diselangi dengan iqamat, disunatkan begitu, ya. Nabi SAW berdasarkan satu riwayat oleh al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW menghimpunkan antara maghrib dan isya di Muzdalifah dengan 1 azan dan 2 kali iqamah. Nak bezakan, solat pertama dah selesai, kemudian iqamat, ni solat kedua pula dia. Itu yang
yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bolehlah ya kita kiaskan, kita laksanakan ya kepada solat-solat jamak yang lain, bukan maghrib dan isyak sahaja. Begitu juga zuhur dan asar, untuk selangi di antara dua fardu tadi. Jadi apakah dia syarat-syarat iqamat? Syarat-syarat iqamat sama dengan syarat-syarat azan dia. Dari segi syarat-syarat azan dia sama. Orang tersebut mestilah muslim, mumayyiz, dah boleh tahu dah mana baik, mana buruk. Kemudian kena lelaki juga, seperti azan juga lelaki, iqamat pun kena lelaki. Kemudian dilafazkan lafaz iqamat itu biarlah jelas, jelas ya dari segi perkataannya, dari segi makhrajnya, kemudian berturut-turut. Tak boleh iqamat separuh kemudian dia keluar daripada surau pergi makan minum dulu, tak habis lagi iqamat. Tak boleh, habiskan iqamat berturut-turut. Itu di antara di antara beberapa bendanya. Termasuklah syaratnya juga, kalau dia nak iqamat biarlah masuk waktu. Iqamat masuk waktu. Pasal nak solat, takkanlah dia nak solat iqamat di luar daripada waktu dia. Itulah di antara syarat-syarat, sama dengan syarat-syarat azan. Kemudian begitu juga sunat-sunat iqamat, sama juga di antaranya dengan sunat-sunat azan. Dia sama tu. Dan juga sunat bagi mereka yang mendengar, pendengar yang mendengar iqamat tadi, ia menyebut aqamahallah wa adamaha, dengan arti semoga Allah tetap menjadikan solat ini didirikan dan mengekalkannya selama-lama. Aqamahallah wa adamaha, kita jawab apabila iqamat qad qamatis salah. Kita pun jawab aqamahallah wa adamaha. Jawapan ya kepada lafaz iqamat qad qamatis salah, qad qamatis salah, aqamahallah wa adamaha. Jadi hukum azan dan iqamah ialah sunnah muakkadah. Pasal apa? Di antaranya kerana azan dan iqamat ialah syiar. Bila orang dengar suara azan, orang tahu dah, di tempat ini ada didirikan solat berjamaah. Didirikan solat berjamaah. Ada surau, ada masjid. Kita pergi ke luar negara, bila dengar azan pamannya, kita tahu dah, di sini ada saudara semuslimku, ada Islamic Center, ada masjid. Apabila dengar suara azan, kita pun rasa seronok, rasa gembira. Kita pun cari mana suara azan. Kita pun jumpa, ini dia pusat Islam, ini dia masjid. Kita pun jumpa saudara seagama kita, walaupun dari bangsa yang berbagai-bagai, tetapi seronok. Pasal apa? Pasal apa? Satu agama, satu akidah, satu solat, satu lafaz, satu bacaan. Kemudian bila solat, satu imam di hadapan. Tengok lafaz syiar. Begitu juga iqamat. Bila dengar iqamat, para jemaah pun bangun. Pasal apa? Tanda sudah hampir untuk mendirikan solat. Orang pun bangun semua, tak payah suruh. Tak payah suruh, semua bangun, kita dah nak solat dah. Tak payah. Orang faham, bila sudah iqamat, maknanya solat jamaah sudah hendak didirikan. Orang pun bangun, betulkan saf, rapatkan saf. Tak payah suruh tu, semua bangun, tak payah. Lafaz itu difahami untuk menggerakkan kita supaya mendirikan solat. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah ketika hendak didirikan solat fardu. Manakala solat sunat
yang disunatkan berjamaah selain solat fardu, seperti solat 2 hari raya, Aidul Fitr dan Aidul Adha. Begitu juga solat sunat gerhana matahari, gerhana bulan, solat janazah, solat-solat sunat ya yang disunatkan berjamaah. Termasuklah solat sunat tarawih di bulan Ramadan, solat sunat witir di bulan Ramadan. Solat itu tidak perlu diiqamatkan. Tak payah ya kita baca iqamat, ya tak payah dibaca iqamat. Tetapi hendaklah tetapi ketika hendak mendirikannya ia disebut as-salatu jami'ah. Itu dia iqamat. Kalau boleh katakan iqamat kepada solat sunat yang disunatkan berjamaah tadi. Jadi solat sunat walaupun disunatkan berjamaah tidak perlu azan dan tidak perlu iqamat. Tak payah azan untuk solat tarawih. Dan bila nak iqamat, kalau boleh dinamakan iqamat, hanya sebut as-salatu jami'ah untuk solat-solat sunat tadi. Aidul Fitri baik, Aidul Adha, solat gerhana bulan, gerhana matahari, termasuk juga ya kita nak kalau hendak didirikan solat al-istisqa, solat sunat minta hujan, solat tarawih, solat janazah, sama juga. Itu solat janazah fardu kifayah tu, sama juga as-salatu jami'ah. Tak payah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, tak payah. Itu dia ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam satu hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya kata Abdullah bin Amr bin Al-As, apabila berlaku gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diseru dengan lafaz as-salatu jami'ah, ni ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi pun suruh sahabat sebut as-salatu jami'ah. Jadi para ulama kita pun, ahli-ahli fiqh kita pun kata begitulah hukumnya dengan solat sunat yang lain yang disunatkan berjamaah, bukan khusus kepada solat sunat gerhana matahari sahaja. Bulan pun masuk, Aidul Fitri pun, Aidul Adha pun, dan sebagainya. Berdasarkan kepada hadis di atas, maka semua solat sunat yang disunatkan mendirikannya secara berjamaah dikiaskan kepada solat sunat gerhana matahari, yakni ketika hendak mendirikannya hanya dipanggil, diseru sahaja as-salatu jami'ah. Lalu orang ramai pun bangun, lalu takbiratul ihram, solat. Kalau boleh itu dikatakan sebagai iqamat ya kepada solat sunat tadi. Jadi habis ya berkenaan dengan ya fiqhu al-iqamah. Kemudian tajuk yang lain ialah apakah dia syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat sah solat. Jadi syarat ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah sesuatu perkara yang bergantung kepada adanya, dan ia bukan satu juzuk daripada perkara tersebut. Dengan arti benda yang hendak dilakukan itu bergantung sahnya ataupun tidaknya kepada ada syarat-syarat ni. Dan syarat-syarat ini bukanlah termasuk kepada benda yang hendak dilaksanakan tersebut. Dengan arti benda tu di luar daripada benda yang akan dilaksanakan. Kalau solat contoh, syarat-syarat sah solat
bukanlah solat itu sendiri. Tetapi kalau tidak ada syarat-syarat ni, solat tersebut tidak akan sah. Faham tu? Tu dia makna syaratnya. Kita ambil contoh. Kalau syarat, ya syarat sah solat, kita ambil contoh nak mudah faham makna syarat ni. Syarat sah solat ialah mesti ada wudu. Mesti ada wudu. Dan wudu itu bukanlah solat. Kerana ada orang yang ambil wudu bukan untuk solat sahaja. Mungkin dia ambil wudu kerana untuk mencari pahala kerana ada wudu. Ataupun dia ambil wudu kerana untuk tawaf. Ataupun dia ambil wudu untuk tanggung mushaf, baca Quran. Bukan untuk solat. Nampak? Itu beza syaratnya. Sementara rukun, beza syarat dengan rukun. Sementara rukun, ar-ruknu dia panggil, arkan adalah ibadat itu sendiri. Seperti apa? Rukun dalam solat ialah baca Al-Fatihah, dengan arti Al-Fatihah adalah termasuk di dalam tubuh badan solat itu sendiri. Kalau tidak ada Fatihah, solat tidak sah. Maknanya syarat ini bukan ibadat itu sendiri, tetapi seperti juga rukun, kalau tidak ada syarat, tidak ada rukun, ibadat tersebut sah ke tidak? Tidak sah. Jadi itu bezanya. Jadi apakah dia syarat-syarat sah solat? Dengan arti kalau tidak cukup syarat ini, solat seseorang tidak akan sah. Walaupun rukunnya cukup. Rukun dia cukup, qiyam dia bagus, baca Fatihah dia bagus, rukuk dia betul, sujud dia betul, sampailah habis. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi syarat sah solat tak ada. Dia solat tanpa wudu. Walaupun baca Fatihah betul, sah ke tidak solat dia? Tidak sah. Ni syarat ni pun walaupun dia bukan daripada solat, tetapi kena betul juga. Kena ra'i syarat-syarat sah solat. Jadi yang pertama di antara syarat sah solat ialah bersuci. Bersuci ini dia ada 2-3 benda dengan arti bersuci. Yang pertama ialah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang kedua, suci dari najis. Suci dari hadas kecil kita faham, dengan arti hadas kecil boleh dihilangkan dengan cara kita mengambil wudu. Kita ambil wudu, terangkatlah hadas kecil. Sementara hadas besar terangkat, boleh dihilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Dengan arti apa tuan-tuan puan? Manusia yang tanpa wudu, yang dia tanggung hadas kecil ataupun hadas besar, dia sebenarnya berada dalam keadaan najis. Najis maknawi. Dia sebenarnya dalam keadaan najis. Dia nak solat tak boleh, nak tawaf tak boleh, pasal najis. Pasal solat kena suci. Nak pegang Quran, nak tanggung pun tak boleh. Pasal apa? Najis. Kena berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi mereka yang layak sahaja ialah yang suci ni. Itu najis yang tak nampak. Dia tanggung dalam diri dia tu. Walaupun dia mandi bersih, guna sabun, terjun dalam haruman, tapi kalau berhadas kecil ataupun berhadas besar, dia tetap najis. Kecuali nak hilangkan najis hadas besar, dia kena mandi wajib, berniat mandi wajib yang telah kita baca sebelum ni. Kita baca sebelum ni
apakah dia wudu, apakah dia tayammum, dan apakah dia cara untuk mandi wajib. Kita dah sentuh dah dalam bab-bab taharah sebelum ni. Kemudian najis yang kedua ialah najis yang bersifat hissi. Tadi maknawi, ni hissi, yang boleh kita nampak warna dia. Kemudian dia ada bau, dia ada warna, dia ada bau, dan dia ada rasa. Itu najis hissi. Najis ini juga wajib dihilangkan, dibersihkan dari tubuh badan kita untuk solat. Tubuh badan, pakaian, dan juga tempat solat wajib tu. Dengan arti kalau orang tu solat, walaupun dia wuduk ada, wuduk dia ada, kemudian rukun-rukun solat dia komplit lengkap, tetapi di tubuhnya ada najis, atau di pakaiannya, atau di tempat solatnya ada najis, solat dia tidak sah. Maknanya bersih. Allah hendak supaya kita bermunajat kepada dia, kita solat ini dalam keadaan bersih, bersih zahir dan bersih batin. Najis ni, najis zahir ni, kena bersih semua tu, kena buat. Di antaranya Nabi SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima solat tanpa bersuci hadas kecil dan hadas besar. Solat dalam keadaan tangguh hadas maknanya tidak diterima. Tu Nabi sudah beri panduan begitu, dibuat panduan. Kalau tidak, solat kamu tidak diterima, tidak sah. Tu. Dan begitu juga antara perempuan, seperti yang kita baca satu hadis dahulu, yang mana Nabi SAW dia melalui satu perkuburan. Ada dua perkuburan. Dia pun kata penghuni kubur ni sedang diseksa. Dia kata sedang diseksa, dan dia diseksa ni bukanlah kerana dia buat benda-benda yang payah untuk dia tinggal, tapi dia ni cuai. Dia ni cuai, tak cakna mana, kata Nabi. Yang pertama, kerana orang yang pertama diseksa kerana dia tak boleh jaga mulut dia. Dia hina kawan tu, fitnah dan sebagainya. Yang kedua ni kata Nabi, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua ni salah seorang daripada keduanya, dia ni tidak bersih daripada kencing dia. Dia beristinja tak betul, ataupun dia tak istinja langsung. Dia kencing begitu, buang air besar, buang air kecil, cara istinjanya tak betul. Lalu dia bawa najis, terkena pakaian dan sebagainya. Dia ambil wuduk, solat. Solat dia sah ke tidak? Tidak sah. Itu kalau dalam keadaan dia solat. Dalam keadaan dia tidak solat pun, kita disuruh supaya beristinja. Kita lepas solat dah, kemudian pergi buang air kecil, tetapi tidak beristinja secara yang betul. Maknanya hukum beristinja ialah wajib. Allah hendak, Nabi hendak supaya kita jaga kebersihan. Tengok, dia hendak orang Islam ni supaya bersih, sebaik najis zahir ataupun najis batin. Jadi itu Nabi dah sebut dah. Maknanya bila orang tersebut diseksa dalam keadaan begitu, dia sudah melakukan dosa kerana tidak beristinja ataupun cuai daripada beristinja. Begitulah juga najis-najis yang lain, hukumnya sama dengan air kencing. Nabi SAW pernah memberitahu kepada Fatimah binti
ya binti Abi Hubash radhiyallahu anha dengan sabdanya. Tu. Dia kata, fa idza aqbalatil haidah fatruki shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli. Dia kata kepada Fatimah binti Abi Hubash, dengan arti apabila kamu kedatangan haid, masa period kamu tu, maka jangan kamu solat. Pasal apa? Kerana najis kotor. Najis kotor, berjanabah, najis kotor begitu, dan bila tempohnya dah habis, dah kering darah dah, maka kamu mandi. Mandi menjadi syarat untuk menghilangkan hadas besar tadi daripada perempuan yang kedatangan haid. Begitu juga mereka yang berada dalam keadaan berjunub, berjanabah, dengan cara mandi wajib. Bila dah mandi, maka kamu solatlah, dengan arti sebelum solat kena bersih. Dan hukum ini bukan kepada orang haid sahaja, orang nifas pun sama juga. Hukumnya sama, maknanya kena bersih. Itu dari segi hadasnya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pergi berdakwah kepada kaum dia, Allah suruh supaya Nabi menjaga kebersihan. Nabi jaga kebersihan. Apa Allah kata? Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir, dalam surah Al-Muddathir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Tengok, itu dalam keadaan biasa, apatah lagi bila nak solat. Lagi-lagilah yang disuruh supaya kita jaga kebersihan, wajib tu. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, dia bawa satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ceritanya Khawlah bin Yasar telah pergi menemui Nabi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tanya, dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ada pakaian melainkan sehelai sahaja." Tengok sahabat, bukan semuanya kaya raya, bahkan ramai di kalangan mereka golongan miskin-miskin, yang asalnya hamba-hamba yang tak ada apa, miskin. Sahabat ni dia ada satu helai sahaja. Dan saya, kata dia, Khawlah ni perempuan, perempuan Khawlah binti Yasar. Dia kata dia ada satu pakaian sahaja, sehelai, dan saya memakainya ketika didatangi haid. Bagaimana seharusnya saya buat? Bagaimana aku nak buat, ya Rasulullah? Dengan arti masa dia pakai haid itu, tentulah mungkin terkena darah haid, darah yang banyak begitu. Nabi pun kata, apabila kamu telah suci, dah kering dah darah haid tersebut, maka kamu basuh pakaian kamu. Maknanya kena suci pakaian untuk solat tu. Walaupun selai ke, dua helai ke, kena najis, kena basuh. Nabi kata, kamu basuh pakaian tersebut dan kamu pakai dia dan solatlah. Kamu solat selepas kamu basuh, hilangkan najis tersebut. Kemudian dia tanya lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau darah tersebut payah nak hilang, nak tanggal tu payah? Kikis, tahu kikis ya? Kikis pun tak tanggal juga, payah nak tanggal. Basuh dah. Itu di antara benda yang payah nak hilang warna dia, bila kena pakaian, ialah darah. Termasuklah ada benda-benda yang lain juga,
dakwah dan sebagainya. Dakwah tak najis ya, tapi nak hilang tu payah warnanya. Itulah yang berlaku kepada dia. Nabi pun kata, kalau begitu cukuplah dengan kamu basuh sahaja. Kamu dah basuh dah kikih dah, tapi tak hilang juga, okey, tak ada masalah. Yang pentingnya kamu basuh. Nak hilang tu bukan mudah. Manakala kesannya yang tidak tanggal tu, ia tidak akan memudaratkan kamu. Boleh solat kamu sah. Cuma jangan tak basuh. Mana Nabi suruh basuh juga kesan daripada darah yang berupa najis. Dan begitulah najis-najis yang lain yang kena pakaian untuk solat, yang kena tubuh kena basuh. Itu dia ya. Dan begitu juga ia tempat untuk solat ya, kena bersih juga. Kena bersih juga. Dengan arti ya, kalau kita solat suatu tempat, kemudian tengok najis depan kita, najis depan kita, nak buat macam mana? Yang salahnya kalau kita sujud di atas najis, kita elak sikit, jangan sujud di atas dia, tak apa. Begitu juga jangan anggota kita, pakaian kita bersentuh dengan najis tersebut. Kena mana mengelak sikit, tangan jangan letak atas najis. Depan kita ada najis umpamanya, kita nak sujud dah, jangan letak tangan di atas najis, letak tempat lain, tak apa. Yang tak bolehnya kalau kena najis, dahi kena najis, tak boleh. Tangan maka ketika sujud kena najis, ataupun duduk di atas najis, tak boleh. Tu dia. Ataupun pijak najis, tak boleh. Jangan kena anggota kita, jangan kena pakaian kita. Bila kena najis, tak sah solat. Itu maksudnya, maknanya bersih tempat solat daripada najis. Inilah tanda perempuan yang kita faham daripada peristiwa yang berlaku kepada seorang badui. Dia masuk dalam masjid, kemudian dia rasa nak buang air kecil, dia pun buang air kecil dalam masjid. Nabi pun, sahabat pun nak marah lah. Sahabat nak balung dah kawan tu. Nabi kata sabar, Nabi kata biar dia selesai dulu. Kalau badui tadi pun selesai, Nabi pun pergi tempat dia. Ni masjid kita ni tak bagus, benda-benda kotor begini, benda-benda najis begini. Ni tempat orang solat tak bagus. Nabi pun suruh sahabat ambil air satu cebok, satu baldi, lalu disiram supaya najis tersebut hilang. Kering, hilanglah. Maknanya kalau benda tu tidak najis, Nabi pun biar kering begitu je. Orang pun sujud atas benda tu, maknanya tak boleh. Pasal apa najis. Tempat solat pun kena jaga. Itulah ya ceritanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Itu dia. Kena jaga najis tubuh, badan, anggota pakaian dan juga tempat solat. Dan seterusnya ialah mengetahui masuk waktu solat. Dia kena tahu tu bila masuk waktu solat. Anda telah mengetahui bahawa setiap fardu mempunyai waktu yang tertentu, walau bagaimanapun tidak memadai bagi seseorang yang ingin solat dengan hanya berada dalam waktu tanpa mengetahui dia berada dalam waktu solat yang ingin dilakukannya. Dia hendaklah tahu perkara tersebut terlebih dahulu sebelum mendirikan solat. Dengan arti kalau dia main agak-agak je, solat dia tidak sah. Terutamanya kalau masih di awal waktu, masuk ke tak lagi, dalam keadaan dia syak begitu, dia solat, tidak sah solat dia. Dengan arti apa? Cara untuk mengelaknya, kalau kita berada di tempat yang payah nak tahu masuk waktu, kita basikan sikit, ambil lebih sikit, dalam pukul 3 solat zuhur begitu. Kalau nisbah zuhur masuk pukul 1:30, pukul 2, pukul 3 baru solat.
Jangan sempadan-sempadan. Pasal apa? Ragu-ragu. Bila ragu-ragu, tidak yakin. Bila tidak yakin, solat juga tidak sah. Jadi solat tadi, untuk sah syaratnya mesti yakin sudah masuk waktu. Kalau tempat kita mungkin tidak menjadi masalah. Jam sudah ada, waktunya sudah ada, dengan dikeluarkannya takwim oleh pihak-pihak agama, jabatan agama, dah jelas waktunya. Bila kita pergi mana-mana pun dengan azan. Bila dengan azan, yakinlah kita, oh dah masuk waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, tak ada masalah. Ya. Kemudian cara untuk mengetahui masuk waktu ialah dengan yakin. Seperti melihat matahari terbenam dalam laut. Ni kalau tepi pantai, dah gelap dah. Nampak merah-merah, ya, merah-merah ufuk di barat. Nampak merah-merah ufuk begitu. Maknanya matahari sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib. Kemudian dah malam dah, tak ada dah merah-merah, dah malam, gelap dah. Yakinlah sudah masuk waktu isyak. Tu di antara ilmu yakin. Kemudian tengah hari pula, rasa dah matahari dah lebih daripada separuh dah daripada lagi. Dah begitu dah pukul 2, pukul berapa dah. Maknanya masih lagi dalam waktu zuhur. Kemudian nampak dah matahari dah banyak jatuh dah. Dah suasana pun nampak seperti dah gelap dah. Tidak panas seperti tengah hari. Dah redup dah. Matahari pun kurang panas dah. Maknanya yakinlah sudah masuk waktu asar. Dengan yakin begitu, ya. Jadi di antara caranya juga untuk tahu waktu ialah dengan cara ijtihad. Dalil-dalil zanni. Dalil-dalil zanni ijtihad. Seperti kita tahu bayang umpamanya. Cara orang zaman dulu. Bila bayang begitu lebih sedikit daripada bayang dia, maknanya waktu zuhur. Kemudian bayang tersebut lebih panjang daripada benda tu, dah masuk waktu asar. Ini siang hari. Kalau malam mudah aja. Malam matahari tadi, merah-merah maghrib, habis merah-merah, ufuk merah habis isyak. Kemudian subuh pula nampak fajar shadiq terbentang begitu, putih. Tu. Kalau kita tak yakin, biarlah kita nampak kita keluar rumah tersebut, dah nampak dah sikit-sikit rupa manusia dalam keadaan gelap gulita. Kemudian kita nampak sikit-sikit wajah manusia, maknanya sudah subuh. Tu. Kalau kita berjalan di mana, di luar rumah kita, dah nampak dah kita nak berjalan. Dah nampak dah kita nak berjalan. Dah subuh masih ada lagi. Tapi kalau matahari hidup begitu, maknanya habis dah subuh. Itu dia. Nampak? Itu cara mudah. Umpamanya kita jalan ke mana-mana. Tetapi sekarang ni mudah. Semua ada kelengkapan teknologi dan sebagainya. Jadi kita pergi mana-mana pun kita boleh solat. Jangan jadi alasan tak tahu waktu, tak tahu kiblat nak solat. Itu saja dia malah nak solat. Kiblat pun kita boleh tahu mana-mana dengan ada aplikasi, ya, dalam handphone. Kita boleh beli, ya, kompas kiblat di mana-mana, RM10, RM20, boleh bawa seluruh dunia tu. Tu. Maknanya kalau orang tu nak solat, dia akan berusaha jaga solat dia. Kalau jenis tak berapa nak solat, dia tak akan ada usaha. Nampak? Tu. Jiwa tu kena ada. Pergi mana-mana, di dalam diri kita kena tanya dulu, kita nak solat bagaimana. Lengkap bawa dengan kain solat, dengan kain apa, bawa kompas, bawa apa, selain kita bawa duit kita, bawa kredit kad kita, kompas solat kiblat tu kena bawa. Kena cakna benda tu sebagai seorang muslim. Dan begitu juga tuan-tuan puan, kita boleh bertaklid kepada orang yang tahu untuk tahu waktu masuk waktunya. Orang tu kita percaya, dia kata
kita tanya dia. Kita pergi negeri yang kita tak, luar negara umpamanya, kita jumpa orang Islam, kita tanya dia, agaknya waktu zuhur pukul berapa sini? Oh, dia kata waktu zuhur sini pukul 11 dah masuk dah. Kita pun taklid kepada dia, kita percaya sebagai seorang Muslim. Tu boleh juga. Asar pukul berapa? Asar pukul 2 dah asar dah sini. Kita pun pukul 2, 2 lebih-lebih kita solat asar. Percaya begitu sebagai taklid. Itu di antara 2-3 benda yang boleh kita tahu waktu masuk solat. Dan sebelum kita solat, kita kena yakin bahawa waktu sudah masuk. Kemudian bagaimana kalau seseorang dia mendirikan solat di luar waktu, sebelum masuk waktu, maka solat tersebut adalah tidak sah. Dan kalau solat tersebut sudah didirikan, dia wajib mengulanginya semula. Lepas solat dia tengok tak masuk waktu lagi, rupa-rupanya jam tu mati, jam rumah dia mati. Dia tengok jam pukul 2, dia pun bangun tidur solat zuhur. Dia tertidur penat sangat, solat zuhur. Kemudian lepas solat zuhur duduk 5 minit dengar orang azan. Azan asar ke azan apa ni? Tengok baru azan zuhur, dia kena solat semula. Ini berlaku ni. Berlaku jenis jam mati ni. Berlaku tu. Jadi kena ulang semula. Jadi untuk solat mesti di dalam waktu dia. Jadi itu di antara yang boleh kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan yang kita sebut tadi memberi manfaat kepada kita semua, dan insya-Allah kita akan sambung pula apakah syarat-syarat yang seterusnya kepada sahnya solat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.